Nanti saya akan bagi recording ni dan kawan-kawan boleh tengok kemudian lah siapa yang tak ada internet yang elok untuk masuk kan. Dan saya bukan internet kat kampung ni tak elok. Jadi saya tak buka kamera lah. Saya akan buka saya punya voice sahaja. Jadi saya harap kamu boleh dengar sampai ke penghujung sebab kita masuk bab 2 tak banyak pun. Okey. Bab 2 sekejap je tentang falsafah dalam kehidupan. Okey. Dan sebelum kita mula, saya nak tanya, adakah perlu untuk saya huraikan lagi tentang bab yang satu? Okey. Ataupun sudah mencukupi dalam webinar tersebut. Boleh dengar tak soalan saya? Adakah perlu saya huraikan lagi bab satu ataupun sudah mencukupi dalam webinar? Cukup total. Okey, baik. Dah lebih faham kan? Itu lagi. Itu pakar-pakar yang syarahkan, yang ulaskan. Baik. Kalau macam tu, saya teruskan kepada kuliah yang kedua. Okey. Iaitu falsafah dalam kehidupan. Jadi bila kita tengok, bila kita kenal tentang apa itu falsafah, apa itu Malaysia punya falsafah dalam pendidikan, falsafah rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan, okey, itu di tahap negara. Jadi bagi setiap individu pun dia ada dia punya falsafah yang tersendiri dalam hidup. Macam mana nak teruskan hidup, dia ada falsafah dia. Okey, ada benda batasan yang dia boleh cuba dapatkan dan ada batasan yang dia tak mampu nak buat. Jadi itu merupakan falsafah-falsafah yang ada dalam seseorang lah, termasuklah kita sendiri. Kita tahu kemampuan ataupun kita punya prinsip hidup, itu merupakan cabang-cabang daripada ilmu falsafah. Okey, jadi dalam bab ni akan menerangkan tentang definisi falsafah. Falsafah secara umumnya adalah mencintai kebijaksanaan lah. Okey, dan kita akan tengok definisi falsafah daripada tiga, iaitu Greek, Barat dan Muslim. Kemudian pembahagian falsafah dan sumber kepada falsafah. Okey, definisi falsafah biasanya ataupun yang paling terkenal adalah definisi tentang mencintai filosofi kan, mencintai kebijaksanaan. Okey, kalau tengok yang Greek, okey, daripada Greek sendiri, daripada Socrates dia kata kajian mengenai alam semesta. Kita kaji alam tapi untuk mengenal diri sendiri. Kalau Plato, pengetahuan segala kewujudan, segala bentuk kewujudan. Dan Aristotle, kajian yang mengenai perkara asasi dan abadi, menggunakan akal fikiran. Termasuklah kepercayaan mistik atau agama. Dia nak faham juga berdasarkan akal. Dan Barat, seperti Immanuel Kant menyatakan ia merupakan ilmu pengetahuan bagi mengetahui tentang sesuatu dan untuk bertindak balas terhadap sesuatu. John mengatakan perjuangan untuk melakukan penyesuaian di antara kumpulan tradisi yang membentuk akal manusia dengan cita-cita politik baru. Itu John. Baik. Kemudian ahli falsafah Islam menyatakan Al-Farabi, iaitu ilmu pengetahuan alam yang wujud dan bertujuan menyelidik hakikatnya yang sebenar. Begitu juga Ibn Tufail dan Ibn Rushd. Ibn Rushd. Okay.
Daripada tiga bentuk tadi, tiga bentuk definisi daripada Muslim, Gerik dan Barat. Okay. Rumusannya, pengertian falsafah yang paling besar adalah tentang berfikir. Okey, yang dikatakan berfikir secara falsafah perlu mengandungi ciri-ciri berikut, iaitu secara kritikal ataupun kritis, mendalam. Okey, berfikir secara universal, menurut pengalaman, dan berfikir secara integratif lah, ataupun integral, iaitu bersepadu secara lengkap pada bahagian masing-masing. Jadi untuk merumuskan satu falsafah hanya mesti ada satu pemikiran yang kritikal, yang mendalam, yang universal, yang mengambil kira semua aspek dan integratif, berhubungan di antara, bersepadu antara satu sama lain. Okey, itu rumusan pada falsafah. Ini pembahagian falsafah pula ada pada bahagian ni, iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Tapi kita tak detailkanlah ontologi ni, iaitu kosmos, manusia dan teos ni tak detailkanlah. Aksiologi juga di bab yang belakang nanti. Okey. Dan apa yang kita akan telusuri lepas ni adalah tentang epistemologi, iaitu kita akan pergi pada sumber, apa sumber falsafah, apa skopnya, apa metodnya. Kemudian sekali kita akan pergi pada aksiologi, iaitu tentang nilai estetika, mana yang baik, mana yang buruk menurut falsafah. Jadi kita teruskan. Okey, yang ni bila kita nyatakan sumber ilmu dalam falsafah, sumber ilmu dalam falsafah dalam Islam, dia mesti ada wahyu sebagai yang pertama. Okey, yang kedua panca indera dan pengalaman. Ini kita nak berfikir secara pengalaman diri sendiri. Kemudian logik. logik. Logik ada dua lah. Logik ataupun falasi. Falasi ni mana satu pemikiran yang seakan-akan betul tapi dia tak benar. Kemudian empat, kaedah saintifik. Okay. Kelima, intuisi. Okay. Gerak hati. Yang keenam adalah ilham. Ini adalah sumber-sumber ilmu falsafah. Okay, nanti dalam kuis nanti yang akan kita adakan nanti, okay, saya akan tanyalah berkenaan dengan setiap bab. Okay, saya tengah siapkan kuis. Jadi nanti di kelas-kelas yang lain kita akan buat kuis dulu sebelum dan kita mulakan kepada bab-bab yang lain. Kemudian cabang-cabang ilmu falsafah. Cabang-cabang ilmu falsafah dia ada theoretical, dia ada practical dan dia ada falsafah baru. Dia ada tiga jenis je. Teori, praktik dan falsafah jenis baru. Bila kita tengok pada falsafah teori yang berkaitan dengan satu bentuk intelek lah, satu bentuk usaha intelek, satu bentuk pemikiran. Okay? Satu bentuk pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran. Okay? Itu tentang teori. Mana dia tentang konsep. Dia berfikir tentang satu benda tu. Itu dia merangkumi Tuhan, manusia dan alam. Itu tentang teori. Dan bila cakap tentang falsafah teori ni, dia ada tentang metafizik. Metafizik tentang kewujudan Tuhan. Epistemologi tentang ilmu, macam mana ilmu tu datang, apa beza ilmu dan kebenaran. Estetik tentang kesenian, keindahan dan psikologi tentang hakikat insan. Jadi dalam topik ni, benda ni yang akan kita cover lah dalam subjek falsafah dan isu semasa. Jadi empat lah, metafizik, epistemologi, estetika dan psikologi. Jadi kita akan pergi pada bab-bab yang seterusnya. Inilah benda yang akan kita belajar. Okey. Yang risau tu tak susah pun. Senang aja. Okay. Tak tahu boleh tanya. Okay. Kemudian tentang cabang ilmu teoretikal seperti yang saya jelaskan tadi adalah metafizik tentang alam luar realiti, seperti ketuhanan, takdir dan jiwa. Psikologi tentang manusia, estetik tentang seni dan epistemologi tentang ilmu. Jadi kita tengok, kena ingat dia punya main
apa keyword bagi setiap satu. Metafizik tentang ketuhanan, psikologi tentang manusia, estetik tentang kesenian, epistemologi tentang sumber ilmu. Itu dia punya main keyword lah. Kemudian ada falsafah praktikal. Falsafah praktikal. Okay, bila kita kata tentang falsafah praktikal adalah tentang satu benda yang boleh diaplikasi. Dia mesti praktik. Okay, dia mesti boleh dipraktikkan, dia mesti praktikal. Ya. Dan dia diamalkan ataupun digunakan dalam bidang pengajian seperti politik, ekonomi, peradaban dan lain-lain. Ya. Okay. Ini contoh falsafah praktikal. Dia ada seperti falsafah akhlak, mana satu baik, mana satu buruk. Okay. Ekonomi, okay, tentang pengagihan kekayaan dan keadilan. Kemudian dia ada sia-sia tentang cara takbir urus negara, dan peradaban tentang budaya dan ketamadunan. Ini tentang falsafah praktikal. Jadi benda ni memang benda ni dah bukan kita kata falsafah teoretikal, falsafah praktikal. Benda ni kita dah lalui. Tapi kita tak tahu itu adalah satu bentuk falsafah. Okey, tentang akhlak. Akhlak bila kita kata akhlak adalah tentang adab. Tentang tingkah laku. Benda yang baik. Kemudian macam mana nak tabik urus diri sendiri. Itu tentang akhlak. Kalau ekonomi tentang pengagihan kekayaan, keadilan ekonomi. Macam mana nak dapatkan benda, macam mana nak dapatkan makanan, minuman, macam mana nak buat kerja, macam mana nak tentukan harga barang, macam mana nak tentukan hak milik. Itu tentang ekonomi. Dan kalau politik tentang hak-hak politik lah. Mentadbir, sistem kerajaan, konsep pentadbiran. Okey. Kemudian tentang falsafah peradaban tentang cara hidup. Tentang macam mana manusia nak menguasai satu-satu bidang, satu-satu macam mana manusia ni nak jadi satu masyarakat yang unggul. Okey. Macam nak jadi satu bentuk tamadun yang maju. Itu tentang falsafah peradaban. Okey, falsafah praktikal boleh ditarifkan sebagai kajian asas falsafah untuk pemikiran praktikal. Mana benda ni satu benda yang diaplikasikan dalam kehidupan untuk tujuannya untuk mencari kebahagiaan hidup. Itu tujuan bagi falsafah praktikal. Okey, ini contoh subjek. Ini contoh subjek ya, seperti etika, estetik, teori keputusan, falsafah politik dan perkembangan ekonomi. Dia berbalik semula kepada cabang kepada falsafah praktikal tu tadi. Okay. Kemudian pergi kepada falsafah baru. Falsafah baru dia terbahagi kepada tiga, iaitu teknologi, organisasi dan ekologi. Dia teknologi ini berkaitan dengan kita punya zaman yang barulah, zaman yang lebih ke hadapan. Jadi adalah pembahagian falsafah bentuk baru. Jadi inilah tiga bentuknya, iaitu falsafah teknologi, falsafah organisasi dan falsafah ekologi. Bila kita merujuk pada teknologi, macam mana kata UTM ni, UTM ni dia tergolong dalam ni lah. Dia memperkasakan falsafah jenis baru. Falsafah yang baru dalam bidang teknologi. Okey. Jadi apakah itu falsafah baru yang terkandung dalamnya falsafah teknologi? Jadi bila kita lihat kepada falsafah teknologi, yang dimasukkan adalah tentang teknologi yang baru. Okey, dia wujud kerana kepesatan teknologi. Semakin banyak teknologi baru yang terhasil, makna muncullah falsafah teknologi. Untuk apa? Untuk apa dia muncul? Kerana dia perlu untuk memahami hakikat teknologi. Hakikat sebenarnya adalah adakah sebagai tuan ataupun hamba. Okey. Apakah hubungan teknologi dengan manusia?
sifat-sifat bagi teknologi dan dia punya kelebihan. Kelebihan kepada manusia, bukan sambungan ni, ini sumbangan. Ha? Okay, dia punya kelebihan ataupun contribution kepada manusia dan ancamannya kepada manusia. Zaman seperti contoh teknologi senjata nuklear dan artificial intelligence AI. Mana setiap benda tu mesti dia ada dia punya keburukan dan kebaikan. Jadi falsafah teknologi ni dia akan menentukan mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Macam contoh TikTok kan. Saya tak pastilah kamu main tu tidak. Tapi dia salah satu contoh-contoh negara seperti mana Amerika dia mengharamkan terus TikTok kerana di dalamnya uh, boleh mengancam kepada negara tersebut. Jadi macam Malaysia dia tidak mengharamkanlah TikTok tu. Okey. Ada satu lagi dia benda tu dia video pendek kan. Video pendek maknanya lebih lebih banyak orang akan menonton. Jadi dia akan dapat kita punya corak tontonan video-video pendek tersebut dan dia boleh tahulah kita punya kecenderungan. Jadi benda-benda itulah yang memberi ancaman terhadap individu dan juga negara. Seperti juga Facebook. Adakah dia ambil kita punya data ataupun tidak. Tapi ke mana pun dia pasti akan tahu kita punya kecenderungan dalam melihat video dan posting. Jadi benda-benda inilah yang uh, yang dihuraikan dalam falsafah falsafah teknologi. Okey. Okey, kemudian kita pergi pada falsafah organisasi. Bila sini mudah aja. Okey. Organisasi adalah berkaitan dengan kepimpinan ataupun satu-satu sistem. Sistem sistem maknanya ada atas dan bawah lah. Mana top down ataupun down top. Macam itulah. Okey. Dia mesti ada ketua dan juga pekerja-pekerja di bawahnya. Okay, bila menyatakan tentang falsafah organisasi, dia berkaitan dengan satu-satu organisasi ataupun kepimpinan. Okay, adakah pemimpin tu leader ataupun adakah pemimpin tu adalah dictator? Contohnya lah kan. Jadi ada kekuatan dan dia ada kelemahan. Benda-benda dia akan dikaji dalam falsafah organisasi. Dia mesti ada matlamat, okay, hala tuju dan visi dan hubungan dalam organisasi dan kepercayaan dalam organisasi. Okay, jadi organisasi ini akan pergi seiring dengan falsafah yang diterapkan untuk semua yang terlibat dalam satu-satu organisasi. Okay, contoh kalau saya lah bidang halal kan. Okay, bila kita nak miho satu-satu sijil halal tu, maknanya dia perlu kepada satu bentuk piagam. Piagam ni lah yang akan menentukan dia punya hala tuju di masa depan, apa yang dia nak keluarkan, mana dia keluarkan produk kek yang halal, yang terbaik kepada pengguna. Jadi benda itulah yang akan ikut kepada organisasi yang ditubuhkan. Kemudian ada sistem pula. Okay, sistem halal tu yang akan diikut oleh syarikat tu untuk mengeluarkan satu-satu produk kek yang berkualiti tinggi. Jadi benda-benda itulah yang sebenarnya dah ada dalam organisasi tapi tidaklah dikenal sebagai satu bentuk falsafah. Sebab apa? Sebab tak ramai orang terdedah kepada falsafah. Dan falsafah ni juga satu benda yang agak rumit lah. Okay? Agak rumit. Tapi dia berkaitan dengan seni berfikir lah. Dia cantik tapi susah lah untuk didefinisikan ataupun dinyatakan sebagai falsafah. Okey, kemudian ada falsafah ekologi. Bila kata ekologi adalah berkaitan dengan alam ataupun sosial, pergerakan sosial. Okey, hubungan manusia dengan alam. Bagaimana manusia itu mentadbir alam. Adakah dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang radikal atau rakus. Okey.
Bila menyatakan tentang alam, antara persoalan yang dibangkitkan bila berhubungan dengan alam, manusia dengan alam ni, okay, dia nyatakan tentang apa hubungan manusia dengan alam sebenarnya. Okay. Apa makna alam ni bagi manusia? Adakah alam ni hanya sebagai kepentingan ekonomi? Okay. Dan apa sebenarnya konsep kita nak apa? Apa sebenarnya adab kita terhadap alam? Itu contohlah kan adab sebagai alam. Tebang pokok, guna tanah balik. Itu antara adab-adab tentang falsafah lah tentang alam, hubungan alam dan manusia. Tapi kita tak kenal sebelum ini. Okay. Itu contoh falsafah ekologi. Macam mana kita nak alam tu sebagai kita punya pembantu, pembantu, okay, sebagai kita punya pembekal kepada sumber oksigen. Nah, itu ada peranan alam dan kita pun bila berinteraksi dengan alam kita ada dia punya adab-adab yang digariskan. Okey, tak ada apa. Okey, setakat tu ada soalan tentang falsafah, tentang jenis-jenis falsafah. Saya harap kamu boleh faham tentang definisi, kemudian jenis cabang-cabang falsafah, falsafah teori, falsafah praktikal dan falsafah baru. Memang benda ni telah digariskan tapi mungkin kita tidak pernah ambil tahu, jadi benda-benda ni sebenarnya ada dalam hidup, cuma kita tahu itu falsafah ataupun tidak saja. Okey, setakat tu ada soalan? Boleh faham? Boleh faham setakat tu tentang jenis-jenis falsafah? Takrif falsafah? Faham, Doktor. Okey, baik. Wezing kata okey, okey, baik. Okey, kita terus sikit lagi. Okey, ni kamu bila menjejakkan kaki di UTM, inilah yang benda yang akan kamu kaji. Ini satu masalah lah bila kelas secara online ni, dia punya kaji, dia punya apa? Dia punya dia punya dia punya tugasan terlalu banyak. Jadi I'm against it. Okay, okay. I against it. So saya hanya akan bagi assignment-assignment yang perlu sahaja. Yang perlu sahaja. Okay, jadi untuk assignment yang terlalu banyak, dia tidak praktikal lah. Dia tidak praktikal. Dia bukan falsafah praktikal bagi kelas online ni. Sebab saya tahu kalau subjek umum kita terlalu banyak praktikal, kita terlalu banyak assignment, nanti subjek-subjek uh, core di fakulti kamu pun lagi banyak assignment. Jadi kita cuba kurangkan, kita ambil uh, kita tak ambil mudah-mudah sangat lah, tapi kita cuba ambil cara yang paling mudah untuk subjek ni, sebab dia tidak memerlukan kepada praktikal yang banyak pun, untuk kefahaman yang cukup sebagai kita kuliah. Kemudian kita ada aktiviti sikit semasa kelas, okay. Kemudian kita ambil quiz sikit, jadi dengan cara-cara tu, dengan benda kamu present, jadi benda tu yang kamu akan ingat lah. Okay. Boleh ingat dalam apa yang dia ajar dalam subjek falsafah dan isu semasa ni. Okay. Okey, berkaitan dengan falsafah UTM, falsafah UTM. Okey, kerana Tuhan untuk manusia kan. Itu dia punya tagline, tagline. Okey, jadi benda daripada tagline tu kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah apa itu falsafah UTM. Okey, bila kita tengok secara lebih detail, falsafah UTM adalah the divine law of Allah is the foundation for science and technology. Okey, hukum Allah. Hukum Allah. Ini merujuk kepada Tuhan lah. Okay, hukum Allah SWT adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka UTM strive with total and unified efforts to attain excellence in science and technology. Jadi UTM berusaha secara bersepadu untuk perkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi
untuk universal peace, untuk kesejahteraan dan kemakmuran, sesuai dengan kehendaknya. Nya tu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah falsafah UTM. Jadi apa yang kita boleh tengok dalam ni, yang pertama, UTM ni fokus kepada sains dan teknologi. Okey. Yang kedua, sains teknologi ni adalah di bawah ukuran ataupun dikawal oleh hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, setiap kecemerlangan sains dan teknologi itu akan digunakan untuk kemakmuran sejagat, untuk disumbangkan kembali kepada masyarakat lah. Itu falsafah UTM. Jadi tiga itulah tentang falsafah UTM. Itu tiga poin utama. Dan bila kita tengok VC, VC nak menjadi World Class Center for Academic and Technology Excellence. Dia masih ada lagi bidang tujahan tu, mana UTM ni fokus kepada teknologi. Walaupun dia akademik, tapi dia lebih kepada bidang technological excellence. Dia masih mengekalkan kepada elemen teknologi. Dan misinya adalah untuk membangunkan human capital, sumber manusia dan teknologi yang inovatif. Dia masih ada lagi tentang teknologi yang menyumbang kepada kepada negara. Jadi apa yang kita tengok dalam falsafah, ada teknologi, dalam visi ada tentang teknologi, jadi dalam misi pun ada tentang inovatif teknologis. Jadi jika kamu masuk UTM fokus kepada bidang teknologi, mana ini adalah universiti yang sepatutnya kamu go forward, mana teruskan. Mana kalau kamu nak berjaya dalam bidang teknologi, apa-apa yang berkaitan dengan teknologi, jadi inilah universiti yang fokusnya kepada teknologi. Dan bidang tujahan universiti memang fokus kepada teknologi. Jadi kalau kamu nak minta apa-apa ataupun nak memang kamu jadi penyelidik dalam bidang teknologi, UTM boleh memberikan senang lah. Boleh bagi support yang begitu baik lah berbanding universiti lain yang berbeza dia punya visi dan misi ataupun falsafah yang tidak berkaitan dengan, yang tidak fokus terus kepada teknologi. Okay, contoh kamu nak ada satu benda yang kamu nak cuba nak buat, dan benda tu ada satu bentuk teknologi yang baru, jadi UTM akan support benda tu dengan support yang baik lah. Berbanding dengan universiti lain yang mungkin fokus untuk setiap U dia ada fokus yang berbeza, ataupun bidang tujahan yang berbeza. Jadi bila nak pilih U, kita tengok dia punya apa fokus satu-satu universiti tu, supaya kita boleh selesa dan mudah untuk kita hidup dan kita berkembangkan bidang yang ada. Okey, ni untuk bacaan lebih lanjut. Kalau kamu nak faham tentang konsep falsafah, boleh tengok dalam buku ni. Buku Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu. Ni terbitan UM, Akademi Pengajar Melayu. Kemudian buku oleh Dr. Tajul Arifin Nordin, Konsep Asas Pendidikan Sepadu, dan Rosnani daripada Rosnani. Kemudian Falsafah dan Logika Melayu daripada Prof. Awang Sarian. Falsafah Islam oleh Tan Sri, dan Ilmu Etika dan Agama. Ini antara bahan-bahan rujukan yang boleh kamu rujuk lah untuk dalam bidang pengenalan kepada falsafah. Okey, itu pengenalan lah tentang falsafah dalam kehidupan. Jenis-jenis falsafah, apa itu macam falsafah, dan bila kamu masuk dalam UTM, apa falsafah dalam UTM sebenarnya? Adakah kamu memilih U yang betul bagi diri kamu ataupun bagaimana? Itu tentang pelajaran kita pada hari ini. Jadi setakat tu ada soalan?
Ada seberang soalan berkaitan dengan bab yang pertama? Okey, Maisarah. Tak itu dokter. Baik. Okey, kalau tak ada, saya akan bagikan kepada kumpulan, bukan kumpulan lah, saya akan, kita minggu ni kita bincang, jadi minggu depan boleh mulalah. Okay, boleh mula. Okey, jadi saya sini ada nama-nama ahli kumpulan bagi UHIS 5. Okey, bagi UHIS 5. Boleh nampak tak? Boleh dokter. Okey. Okey, jap saya buka ni. Okey. Okey, berkaitan dengan grouping ni, okey, grup 1 saya akan teruskan kepada ni lah. Maknanya betang lah. Okey. Untuk lebih pemahaman berbanding saya kuliah, okey, berbanding saya kuliah dan berbanding daripada aktiviti yang akan kita lakukan nanti, sama ada Jamboard dan quizzes atau sebagainya. Okey, saya nak juga kamu bentang, bentang setiap bab. Okey, kita ada 8 kumpulan, jadi setiap kumpulan boleh cover lah. Sebanyak 8 bab. Okey, seperti yang saya beritahu pada kelas yang awal hari itulah. Okey, grup 1 akan mentangkan tentang bab 1, grup 2 tentang bab kedua, 3 tentang bab yang ketiga, bab 4, bab yang kelima, bab yang keenam dan bab yang ke-7. Ada satu lagi. Bab ke-8. Okey, jadi ini apa tugasan yang akan kamu lakukan dalam dalam apa? Dalam kelas ni lah. Okey, memandangkan bab 1 dan bab 2 saya dah cover ataupun dengan webinar tu dah cover. Jadi hanya untuk kita recap. Jadi pada minggu hadapan 11 hari bulan, sabar 11 hari bulan, 11 hari bulan 3. 4. 11 hari bulan 4, 11 hari bulan 4. Okey. Jadi untuk kita recap balik ataupun kita tengok balik apa yang patut kita laksanakan, apa yang telah kita pelajari dalam apa yang telah kita pelajari dalam bab pertama dan kedua. Okey, jadi saya mahukan kumpulan yang pertama lah. Kumpulan pertama dan kedua, cuba huraikan dalam bentuk yang lebih kreatif tentang bab yang pertama dan kedua. Bab yang pertama dan kedua kepada kawan-kawan kamu supaya dia lebih faham. Dan
Saya akan rakam video tu, saya akan rakam sesi pembentangan kamu tu dan saya akan letakkan dalam YouTube. Dan nanti kawan-kawan kamu boleh tengok balik. Bab satu macam mana nak faham dia, bab kedua macam mana nak faham dia. Cuma kalau ada maklumat tambahan kamu masukkan juga supaya kawan-kawan boleh faham dengan lebih detail lah apa yang telah dipelajari dalam bab pertama dan bab yang kedua. Jadi minggu depan kita ada 2 kumpulan lah yang akan membentangkan. Okay? Dan kamu boleh bentang dalam range 45 minit hingga 60 minit. Maknanya kamu masukkanlah. Okay? Masukkanlah apa yang kamu nak bagi kawan kamu faham tentang bab-bab yang telah kamu masukkan. Okay, setakat tu ada soalan? Boleh faham? Boleh doktor. Okey, baik. Jadi kumpulan 1 dan kumpulan 2 saya harap kamu bersedialah untuk minggu hadapan. Kamu boleh tengok balik bab pertama, lepas tu cuba present dalam bentuk yang lebih kreatif lah, yang lebih menarik. Okay, dan sejak di apa? Dirakam dan kemudian kawan kamu boleh tengok kembali dalam saya punya YouTube. Saya akan letak dalam saya punya YouTube. Dan mudah kita nak faham satu-satu sesi, satu-satu bab berdasarkan pembentangan daripada kawan-kawan. Okay. Kalau soalan dia saya akan betul. Apa dia? Kami present melalui Webex tak? Boleh? Oh, okay. Thank you, doktor. Okay. Kamu akan present. Kamu akan present bab 1. Okay, kamu akan present bab 1. Dan sesi pembentangan tu saya akan record lah. Jadi Okay. pada Thank you, doktor. recording tu saya akan letakkan dalam e-learning. Saya akan letakkan dalam e-learning dan YouTube. Jadi kawan-kawan kamu boleh tengok balik. Kalau nak tahu tentang bab 1, dia boleh tengok balik kamu punya sesi pembentangan. Macam tu. Senang. Senang bagi kawan-kawan kamu untuk tengok, untuk faham tentang satu-satu bab. Sebab kawan-kawan sendiri yang bentang. Jadi kalau ada sesi soal jawab, lepas tu ada sesi soal jawab dan kita akan lebih boleh tanyalah kepada kumpulan yang membentang tu tentang satu-satu bab yang telah dibentangkan. Okey, itu sahajalah untuk ni tentang bab pertama, kedua, ketiga, empat. Jadi setiap kumpulan perlu tengok balik dia punya kandungan khusus. Kemudian kamu tengok bab mana yang kamu perlu cover. Itu tentang bab. Okey, satu lagi tentang ni. Tentang pemarkahan ni. Okey. Jadi pembentangan tu saya akan ambil untuk sini. Untuk sini. Saya akan ambil untuk sini. Jadi melihatkan terlalu banyak assignment di sini. Jadi ini kamu dah buat kan? Ini kamu dah buat untuk level 1 webinar. Jadi untuk ujian ni saya akan cover tentang pembentangan. Ni saya akan ambil tukar kepada pembentangan berkumpulan tentang setiap bab tu lah. Okey, ini aktiviti yang dalam e-learning lah, yang biasa. Okey, refleksi ni tak perlu kot. Okey, jadi apa yang kamu fokus adalah tentang ini sahaja. Okey, yang ni semua dah di cover, tak perlu. Jadi apa yang kamu boleh fokus nanti lepas bentang, terus sediakan proposal project dan kemudian hasilkan poster, okey, berdasarkan kajian kes, kemudian bentang. Last, habis. Jadi saya cuba minimumkanlah kamu punya tugasan bagi subjek UHIS. Okey. Sebab banyak dapat feedback lah daripada yang lepas-lepas. Terlalu banyak assignment sampai dia tak boleh nak carry lah. Tak boleh nak carry. Memang pun kami pun susah juga nak banyak sangat bila nak marking dan sebagainya. Jadi kita cuba minimumkan
Dan kemudian terus kepada apa yang main idea yang nak buat. Apa yang main target dalam subjek ni. Mana main target dalam subjek ni adalah kita nak student tu boleh apply. Jadi untuk macam mana nak apply? Ialah dengan aktiviti berkumpulan. Mana dia cari satu isu dan kemudian dia ulas berdasarkan falsafah etika, falsafah agama. Kemudian dia hasilkan satu kajian kes, dia tanya orang pula, lepas tanya orang, hasil tu jadikan poster, lepas tu bentang kepada umum. Itu kita main target dalam subjek ni. Jadi saya fokus terus kepada apa main target dalam subjek ini. Mudah. Okey. Saya harap kamu semua boleh faham apa yang cuba saya sampaikan berkaitan dengan assignment tersebut. Okey. Tak apa, nanti kalau ada soalan kita boleh terus kita boleh berhubung untuk dalam next class. Okey, setakat tu ada soalan lagi? Ada beberapa soalan? Kehadiran masih tak boleh buka. Kehadiran masih tak boleh buka, jadi saya akan bagi kemudian lah kehadiran. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tak hadir pada hari ni, jadi belum kita tahulah apa dia punya tugasan perkumpulan dalam subjek ni lah. Saya akan letakkan Word tadi dalam group WhatsApp dan kamu boleh tengok. Jadilah. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Tak ada, Doktor. Okey, Cheng Kapoh boleh faham tadi berkaitan dengan apa pembahagian pembentangan kumpulan dan juga markah? Boleh, Doktor. Okey. Jadi kalau boleh faham, ada apa-apa soalan, boleh tanya saya kembali. Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai pada hari ini dan kita jumpa pada minggu hadapan dengan pembentangan kumpulan 1 dan kedua. Jadi kita recap balik apa yang kita belajar dalam bab 1 dan bab yang kedua. Mungkin kawan-kawan boleh tambah info ataupun apa-apa tambahan yang ada lah. Okey, kalau tak ada apa-apa kita boleh bersurai. Saya tutup kelas ni dengan tasbih Al-Qur'an dan surah Al-As bagi Muslim dan bagi semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih semua kerana hadir. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.